Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang Jumaat yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk satu slot sembang santai projek akhir, yang mana pada petang yang indah ini kita akan membincangkan topik kita, iaitu cara mudah mencari tajuk projek akhir ataupun cycle of FYP. Jadi kita berasa amat bertuah, amat berbesar hati pada petang ini kita dapat seorang panel yang cukup pakar, cukup mahir dalam bidang kajian-kajian ini, iaitu yang berusaha Encik Anwar bin Abdul Wahab, pegawai COT, Center of Technology, penyelidik inovasi dan penerbitan Politeknik Sultan Idris Shah. Apa khabar Encik Anwar? Alhamdulillah sihat, masih di sini. Alhamdulillah. Jadi kita mengalu-alukan pelajar-pelajar kita pada petang ini, terutamanya pelajar-pelajar semester 4 bagi program Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar, dan webinar ini juga terbuka kepada pelajar-pelajar dari Jabatan Kejuruteraan Awam secara umumnya. Jadi pada petang ini kita akan membincangkan dengan lebih detail, dengan lebih mendalam tentang proses-proses ataupun bagaimana untuk memulakan sesuatu projek, ataupun bagaimana kita nak mencari tajuk projek yang sesuai yang kita boleh laksanakan. Dan rata-rata pelajar-pelajar semester 4 ketika ini sedang tercari-cari apakah tajuk yang sesuai dan bagaimanakah proses kaedah untuk mendapatkan tajuk. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menyerahkan webinar ini kepada Encik Anwar bin Abdul Wahab. Dipersilakan. Okey, pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya Encik Rizal. Okey, Encik Rizal ni tak putus-putus berkongsi sesuatu platform untuk saya curahkan ilmu yang saya ada, secepis ilmu ni. Saya tak anggap ilmu ni banyak pun, sebenarnya sikit je, cuma diberi peluang tu saya rasa sangat besar lah pada saya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Encik Rizal yang saya kasihi, anak-anak didik saya daripada DAS 4A dan DAS 4B, tak terkecuali mungkin ada yang daripada DKA, sama ada 4A ataupun 5A. Ada juga saya nampak ni pensyarah yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian. Saya sekadar berkongsi ilmu untuk memaklumkan ataupun mendedahkan kaedah-kaedah yang terbaik ataupun bagaimana cara yang terbaik memperolehi tajuk ataupun mencari tajuk. Okey, setakat itu pengenalan daripada saya, Encik Rizal. Silakan. Baik Cik Noor, dalam keadaan sekarang ni baru masuk minggu kedua pengkuliahan, dan saya yakin para pelajar sudah bertemu dengan supervisor ataupun penyelia masing-masing dalam urusan berkenal-kenalan ataupun kata orang secara kasar perbincangan berkenaan tentang perjalanan projek. Jadi saya yakin kebanyakan pelajar sekarang sedang mencari arah, mencari jalan apakah topik yang sesuai ataupun projek-projek yang sesuai, bagaimana untuk menentukan satu topik itu ataupun kaedah kajian itu dijalankan. Kerana kita tahu permulaan ini sangat penting bagi menentukan di manakah hala tuju kajian mereka, yang kita harap supaya kajian itu boleh diteruskan. Bukan setakat semester ini saja, malah dia boleh diteruskan untuk ke projek 2 semester hadapan. Jadi bagaimana teknik ataupun cara untuk mendapatkan tajuk projek ni Cik Noor? Silakan. Okey, pertama-tamanya apa yang ada dalam fikiran kita, terutama pelajar, apabila setelah berjumpa dengan penyelia ataupun sebelum ini mereka pernah mendengar taklimat daripada penyelaras sendiri, Encik Hafizul Hadi, maka persoalan yang berfikiran yang ada dalam fikiran mereka adalah tajuk apa yang nak buat. Sebab otak berbeza, masing-masing ada minat yang berbeza, masing-masing ada keputusan subjek yang ada yang dapat A dekat subjek
structure, material ataupun subjek environment. Dan bagaimana apabila menggunakan 3 otak, adakah mereka perlu gabungkan 3-3 ataupun pilih yang mana subjek A untuk seseorang ataupun menghormati orang yang lebih pandai ataupun orang yang lebih keputusannya rendah kita ambil sebagai tajuk. Jadi dalam kes ini saya akan berkongsi sedikit perjalanan ataupun slide saya. Boleh saya share Encik Zat? Silakan. Saya dah sediakan ruang untuk Encik Anwar buka slide. Okey. Alright. Okey. So boleh nampak slide saya jelas Jelas. Boleh. Alright, cantik. Okey, sekarang cantik. Okey. So kali ini saya kenali sebagai sesi ini ataupun medium ini sebagai sharing session lah, perkongsian, because sharing is caring. That's I am loving with all of you. Maksudnya dalam keadaan saya sayang, saya menjaga kamu, jadi saya sharing sesuatu ini. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan selamat mungkin dalam masa 5 minit bentuk. Kemudian perjalanan FFP saya take 5 minutes. Dan cara mudah cari tajuk. Okey, the next one, selamat datang first of all kepada semua pelajar-pelajar DAS ataupun pelajar-pelajar FYP 1 daripada DKA ataupun DAS ke dalam dunia FYP. Untuk pengetahuan anda, FYP yang akan anda lalui adalah selama 2 semester dan ataupun istilah kata 12 bulan ataupun istilah kata 1 tahun. Are you ready for it? Itu soalan yang perlu anda tanya pada diri anda. Bila anda tunjuk 1 kepada diri anda, jadi secara automatik anda kena ingat ada lagi 3 jari. Anda tunjuk 1 macam ni pada diri anda, ada lagi 3 jari yang anda perlu jaga. Siapa 3 jari ini? Pertama, penyelia, confirm. Yang kedua, anda ada 2 orang sahabat anda kalau anda berkumpulan bertiga. Kalau anda berdua, anda ada lagi seorang sahabat anda. Dan dalam masa yang sama, anda juga perlu mematuhi segala peraturan ataupun ketetapan yang ada ataupun yang telah digariskan oleh penyelaras FYP 1 dan FYP 2. Saya bagi kepada 3 perkara yang anda perlu ready. Yang pertama, emosi. Okey, ingat pelajar-pelajar, emosi kita akan mula terganggu terutama di peringkat awal pemilihan tajuk. Macam Cik Rizal ini bukan cakap, main-main. Bukan main-main, dah Bukan mula main-main, tertanya-tanya. Di peringkat awal, kalau tersalah langkah, anda termasuk lubang. Bukan lubang yang sangat cetek, mungkin lubang yang sangat dalam dan dia memberi satu kesan yang mungkin anda ingat sampai bila-bila, dialah penyebabnya aku jadi begini. Dan adakah anda bersedia dengan emosi itu? Dan yang seterusnya, rohani. Rohani apabila membuat pelaksanaan FYP, pertama sekali ikhlas saya cakap. Kita ada dalaman, kita ada kepercayaan. Jadi kita ada agama mengikut kepercayaan masing-masing. Fokus. Kita ada tanggungjawab sebagai pelajar, kita ada ibu bapa, kita ada penyelia. Jadi semua benda ini perlu direlatekan, ada kaitan. Dan at the end is just money. Tolong kuatkan. Jangan sampai bila buat kerja makmal ataupun buat FYP, anda sangat-sangat letih, menyebabkan anda terganggu subjek-subjek lain ataupun silibus-silibus lain. That's why saya selalu tanya kat pelajar, adakah anda bersedia menjadi pelajar saya kalau dia bawah seliaan saya? Saya selalu tanya, are you ready to be my student? Dan sama juga, penyelia lain pun selalu tanya, adakah awak bersedia? Itu persoalan yang pertama. Okey, Encik Rizal, ada soalan ke? Pelajar kena ready, kena setting kepala dalam minda bahawa dia kena cukup bersedia dari aspek jasmani, sebab dia akan bekerja dengan keras lepas ni, bukan seperti semester-semester lepas, sebab projek ini bergantung kepada diri sendiri. So bagaimana strength yang ada, mereka akan tanggung sendiri secara berkumpulan. So itu jasmani. Jangan jadikan projek ini sebagai satu alasan untuk tidak hadir ke kelas lain. So kenapa tak datang kelas? Oh sebab saya ada projek, saya kena pergi sini, saya kena pergi sini. Oh saya penat lah tadi saya buat projek. So terpaksa korbankan subjek-subjek lain. Itu tak boleh lah kan Encik Noah?
So, Ya dia kena betul. berkorban. Kadang ada Yes. sampai yang termenung Cik Rizal. Termenung, Ha. kita pun tanya, kenapa awak sejak akhir ni saya tengok termenung je? Saya ada masalah Encik, projek. Itu emosi. Jadi ready dengan emosi anda. Buang yang baik, buang mana-mana yang buruk. Ingat, saya pernah cakap dan selalu cakap dengan anak-anak didik saya ataupun saya sendiri cakap kat diri saya, kita manusia, bukan robot yang disetting sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Saya Encik Rizal, saya dengan Cik Rizal sama. Cik Rizal ada lebih dekat lain, ada kurang kat lain. Saya pun sama, ada lebih kat lain, ada kurang kat lain. Di mana kita tetap sama. Yang penting teamwork. Dalam kumpulan kita ada 2-3 orang, 2-3 kepala, 2-3 perangai, 2-3 strength yang kita ada. So bagaimana kita nak blend ketiga-tiga idea ini menjadi satu. So jangan nanti sampai tengah jalan tak puas hati dengan kawan, gaduh dengan kawan, emosi merajuk dan sebagainya. So tak nak macam itulah. Dia kena set dari awal bahawa team building itu sangat penting dalam jalankan projek. Ya betul. Okey. The next one. Okey. Perjalanan final projek 1 tahun. Inilah keadaannya. Adakah ia panas? Adakah anda akan rasa dipayungi? Okey? Adakah anda akan menanggung beban yang lain sekadar berpayung melihat anda dibebani? Ataupun anda akan lihat saya sebagai penyelia naik motosikal cuma memantau saja. Inilah keadaan. Gambaran pada saya secara ilustrasi apa itu FYP. Dan the next one untuk FYP 1. Dia punya kaedah ataupun perancangannya ini sepatutnya yang anda akan lalui. Untuk pengetahuan anda semua, jadual ini adalah sangat-sangat fresh yang baru saya ekstrak daripada buku terbitan saya bersama sahabat-sahabat 6 orang. Kami telah menerbitkan satu buku untuk penyeliaan dan persediaan FYP kegunaan untuk pelajar politeknik. InsyaAllah dalam minggu depan akan diterbitkan dan diedarkan kepada semua pelajar. Saya tak boleh nak edarkan secara formal lagi sebab surat belum keluar, tapi saya dah ekstrak jadual ini fresh untuk anda. Jadi the best is for you because just now saya said saya sangat caring ke anda, saya sangat loving dekat anda. That's why saya bagi fresh kat kamu benda ini. Okey, kita lalui yang pertama macam biasa, pendaftaran and then taklimat dah dengan Cik Hafizul Hadi. The next one, pembentukan kumpulan projek. Mungkin ada yang secara bersendirian ataupun ditetapkan oleh PA pun anda dah lalui sekarang ni dekat peringkat yang kita sedang bincangkan. Pemilihan tajuk projek dan penyelia projek. Penyelia projek telah ditetapkan juga. Untuk pengetahuan anda semua, semester ini kebanyakan penyelia projek ataupun pensyarah DAS adalah penyelia kepada projek pelajar-pelajar DAS. Di mana kita ada, kelas saya ada 38 orang, kita ada lebih kurang 26 kumpulan. Saya rasa ada 20 macam tu, lebih kurang macam tu. Dan ada juga penyelia yang ada 2 kumpulan untuk pelajar-pelajar FYP. Jadi ini yang akan anda lalui FYP 1. Sila tengok jelas, pantau sekejap. Boleh faham atau tidak kita berada di stage pemilihan tajuk, dan the next stage kita kena sediakan kertas cadangan projek yang dinamakan proposal. Saya dimaklumkan Cik Hafizul Hadi tadi, mungkin dalam minggu ke-6 ataupun ke-7 penyediaan kertas cadangan ini perlu disediakan dan akan ada semakan dan penghujungnya kita akan ada pembentangan. The word is, are you ready for it? Soalan saya. Okey Encik Rizal. Jadi tahniah Encik Anwar di atas kejayaan penerbitan buku. Itu satu hasil yang sangat baik sebenarnya, kolaborasi antara politeknik di Malaysia untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi rujukan semua, terutamanya kepada pelajar-pelajar di politeknik. Dan baik, sekarang kita sedang berada dalam proses yang keempat dalam satu cycle FYP, iaitu pemilihan tajuk projek. Dan saya yakin para pelajar dah jumpa dengan supervisor penyelia masing-masing, sudah kenal, dan
Mungkin ada sudah yang memberikan contoh-contoh tajuk, idea-idea daripada hasil perbincangan ahli kumpulan kepada supervisor masing-masing. Namun mungkin ada yang masih belum confirm ataupun belum yakin dengan tajuk dia. Jadi bagaimana Cik Noah proses untuk pemilihan tajuk projek ni? Okey, untuk pemilihan tajuk projek, saya secara general, saya cakap dulu secara general. Apa yang anda terfikir untuk tajuk? Adakah anda nak copy tajuk orang, tanya orang untuk dapat tajuk, ataupun anda nak Google tajuk tersebut melalui internet, ataupun the last one, dapatkan dulu ilmu bagaimana nak cari tajuk. Pasti saya rasa anda semua tahu daripada 4 tu yang mana yang terbaik. Copy orang punya, tanya orang, Google, ataupun get the knowledge first. Confirm the last one is the best. Get the knowledge first. Okey, yang ini carta ahli projek yang kedua. Sebelum kita pergi dulu kepada apa yang kita punya isi kandungan utama hari ini. Projek 2, jadual dia lebih kurang macam ni. Kamu akan bermula dengan chapter 3, 4, 5 di mana pelaksanaan tajuk yang anda pilih. Namun begitu, dalam proses itu ada juga sesuatu yang sangat indah perjalanannya. Ini pelajar-pelajar DAS, dan saya setiap kali bila cerita benda ni, saya serius terasa macam satu keterujaan. Pertama kali saya sampai sini, saya rasa sangat teruja bila saya tanya penyelaras Encik Zamri. Dia beritahu pelajar-pelajar DAS kebiasaannya adalah pelajar-pelajar yang akan memenangi award untuk projek terbaik Politeknik. Saya rasa bila saya sebut ni, muka saya rasa macam sangat rasa teruja. Dan bila saya berada semester yang mula-mula saya mengajar pun, pelajar DAS menang. Tak silap saya, Puan Zaifah punya pelajar, kemudian diikuti dengan Encik Saiful Hadi pun menang juga. Dan berikutnya saya rasa saya kena menang. That's why saya bawa 3 orang pelajar ini yang Encik Zamri maklumkan kepada saya untuk anda menjadi inspirasi. Pelajar ini, 3 ini, tiada sesiapa pun pilih sebagai penyelia mereka ini. Bayangkan kalau anda salah seorang daripada mereka, tidak terpilih. Sebab apa? Mungkin sebab kenakalan, mungkin sebab memang suka mengacau dalam kelas, atau sebab keputusan peperiksaan anda, atau memang sebab anda duduk kelas tak bercakap langsung. Di mana anda? Namun begitu, bila saya grooming mereka is the best of the best pada saya, pelajar FYP yang pernah saya ada, iaitu 3 orang ni. Tahniah pelajar DAS. Okey Encik Rizal, the next one. Kita proof, dapat buktikan kat situ bahawa pelajar-pelajar diploma juruteraan alam sekitar ni, DAS ni bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Okay, mereka ada knowledge, mereka ada inisiatif, cuma perlu digarap saja dengan cara yang terbaik. Dan insyaAllah mereka akan shining satu hari nanti dengan kejayaan. Okey, betul Encik Rizal, saya setuju tu. Okey, the next one. Ini yang kita akan bincang pada hari ini. Cara mudah cari tajuk. Kitaran ini perlu ada dalam kepala anda. Bukan biarkan dia berpusing dalam kepala anda. Pastikan dia ada dalam kepala anda untuk anda fahami. Yang pertama, tajuk. Yang kedua, penyataan masalah. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, skop. Dan yang kelima, kepentingan. Okey, yang ini cycle yang biasa ada. Namun begitu, di cebisan-cebisan cycle ini, kita ada juga pengenalan, latar belakang. Saya tak nak huraikan yang itu. Saya pentingkan apa yang kita nak dapat hari ini, iaitu cara mudah cari tajuk. Okey, the next one is knowledge. Bila kita nak dapatkan knowledge tadi, kita kenal pasti tajuk apa yang sebenarnya kita boleh buat. Kita ada 2, iaitu projek jenis nyata yang berasaskan inovasi. Yang kedua, projek jenis kajian, di mana projek inovasi ataupun produk dia lebih ke berupa prototype.
ataupun barangan, wujudnya sesuatu yang anda hasilkan, and then proses ataupun sistem yang menggunakan teknologi yang bersesuaian. Di mana anda punya bahagian? Namun begitu, jangan terlalu fokus jenis apa projek anda. Kita nak belajar kaedah cari tajuk. Biarkan dia duduk di posisi jenis nyata ataupun jenis kajian. Yang penting kita tahu kaedah dia dahulu. Lepas tu baru kita letak dia duduk ke mana. Projek jenis kajian, kemahiran dalam membuat kajian tentang permasalahan, pengurusan teknikal, teknologi baharu, simulasi, konseptual yang berkaitan. Ingat pelajar-pelajar, dalam kes mencari tajuk, saya suka gunakan kaedah yang saya dah guna hampir 12 hingga 13 tahun, iaitu kaedah ini, Encik Rizal. Penyataan masalah. Okey, so sampai di sini saja kita punya webinar untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di masa-masa yang datang. Jangan lupa sebelum kita akhir, jangan lupa tolong isikan kehadiran anda pada ruangan chat yang saya berikan, di link yang saya berikan pada ruangan chat, dan sebagai tanda sokongan anda kepada webinar ini, sila klik dan subscribe channel Rizal Abdul Rahim, kerana di situ saya kongsikan webinar-webinar lain dengan tujuan untuk berkongsi ilmu supaya anda dapat buat ulang kaji bila-bila masa mengikut kesesuaian anda. Itu saja daripada saya dan Cik Noh. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.